Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama dengan saya Maria Suci. Berita utama, potensi industri penjagaan pergigian Sarawak dapat diperluas secara signifikan dengan meningkatkan aksesibiliti ke pasaran serantau, terutamanya di rantau Asia Oseania dan dengan kehadiran ibu negara Indonesia yang baru di Nusantara. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, akses mudah melalui udara atau darat adalah kunci untuk memanfaatkan peluang pasaran di negara-negara jiran, khususnya di Indonesia. Menurut beliau, dengan infrastruktur perhubungan yang semakin meluas, Sarawak mampu menjadi destinasi pilihan untuk rawatan pergigian bagi penduduk serantau. I am quite confident that Sarawak dental care industry will grow strongly in the decades ahead as Sarawak economy continues to be upward trend, where health and wellness care as well as the medical research are sub-sectors with strong growth potentials. Growth is not automatic, as industry players must prepare themselves to be active players to support a vision to develop Sarawak into a medical and dental hub, not only in Southeast Asia, but also for the world offering the best treatment and services. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Profesor Dr. Sim Koo Hian pada Majlis Perasmian Kongres Pergigian Borneo ke-12 Pameran Perdagangan di Kuching pada Sabtu. Datuk Petinggi Abang Zohari menambah, doktor gigi dan doktor perubatan perlu terus memperkemaskan kemahiran mereka dengan mempelajari dan berkongsi ilmu bagi memastikan perkhidmatan yang berkualiti dan menarik untuk pelanggan dari luar Sarawak. Justru beliau berharap usaha tersebut akan menarik lebih ramai warga asing untuk datang ke Sarawak mencari rawatan pergigian yang berkualiti. Tambah beliau lagi, potensi memperluaskan perkhidmatan pergigian sejajar dengan pertumbuhan ekonomi digital di negeri ini dan telah menjadi tanggungjawab kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan pergigian kepada golongan yang tidak mampu mendapatkan perkhidmatan swasta. I talk about potential of selling our dental services to people in Sarawak and those outside Sarawak in line with the development of Sarawak as a digital economy. But we must not forget about the need to provide dental health care to our rakyat who do not have the means to get private dental health care, and this is the responsibility of the government. Untuk rekod, Kongres Pergigian Borneo merupakan acara tahunan terkemuka Anjuran Persatuan Pergigian Malaysia Zon Timur MDAEZ yang diadakan semula selepas 6 tahun akibat pandemik COVID-19. Edisi kali ini selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi melalui 3 pemboleh utama iaitu pendidikan dan modal insan, inovasi, transformasi digital. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak sentiasa memberi tumpuan dalam penghasilan makanan di negeri ini dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai pengeluar produk makanan di Malaysia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, ia sebagai aspirasi kerajaan untuk menjana ekonomi, menerusi pertanian moden sekaligus membantu rakyat meningkatkan pendapatan. Because we are very serious about producing food. You know, global warming, so we cannot subsidize a lot of food from overseas. Too much subsidy. I think we have to produce our own food as much as possible and reduce the subsidy from the government. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program UKAS bersama komuniti Tulai bersempena Tahun Baharu Cina di sini pada Sabtu. Mengulas lanjut, Datuk Abdullah turut menyokong cadangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing untuk membina pusat dialisis di kawasan Meradong yang dicadangkan bernilai 3.5 juta ringgit untuk kegunaan penduduk setempat.
Dalam program tersebut, Dato' Abdullah turut menyampaikan peruntukan sebanyak RM10,000 daripada Kerajaan Sarawak, manakala RM10,000 daripada beliau sendiri kepada Persatuan Sosial Masyarakat Tulai pada program tersebut. Hadir sama Timbalan Residen Sarikai Bajuri Bidin, Timbalan Pengarah UKAS Joakim Pagang Jabong, Pegawai Daerah Meradong Thomas Geoffrey, Kendawang, Pengerusi Program UKAS bersama komuniti, Kapitan Wong Mingging, Pengerusi Persatuan Sosial Masyarakat Tulai, Ling Eng Ming, Pengerusi bersama Tiong Siu Ing Memorial Hall, Chiang Nguok Moy, Ketua Jabatan dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum. Berita di Bintango, guru perlu menyelami budaya penciptaan, inovasi dan kreativiti yang sedia ada ke tahap yang seterusnya kepada para pelajar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing berkata, hal ini demi mencapai 5 aspirasi sistem pendidikan di Malaysia. Katanya, 5 aspirasi sistem pendidikan Malaysia iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 iaitu kemahiran berfikir setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penakulan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Hal ini agar katanya dapat mewujudkan suasana yang menarik dan seronok mengajar oleh guru dan juga murid seronok belajar iaitu student centered learning, project based learning dan lain-lain. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Penangguhan Pertandingan Inovasi peringkat Institut Pendidikan Guru IPG Malaysia Kampus Rajang tahun 2024 pada Jumaat. Selain itu, katanya, rakyat Malaysia, terutamanya golongan generasi muda serta di peringkat akar umbi, perlu dimaklumkan berkenaan kepentingan dan inovasi dan kreativiti demi memastikan pembudayaan inovasi dan kreativiti dapat diamalkan pada setiap hari. Ujar Datuk Ding, setiap rakyat Malaysia adalah merupakan modal insan yang berpotensi untuk memberi sumbangan yang bermakna kepada negara. Justru ujarnya, pemupukan budaya kreativiti dan inovasi ini perlu diberi penekanan sewajarnya dalam memastikan potensi masing-masing berada pada tahap yang optimum untuk menyumbang terhadap pembangunan Malaysia. Berita seterusnya. Majlis Islam Sarawak MIS telah menetapkan kadar zakat fitrah tahun ini berjumlah RM7.50 sahaja untuk seorang. Pengurus Besar Tabung Baitumal Sarawak TBS, Datuk Major K. Abang Muhammad, Sibli Abang Muhammad Naili berkata kadar tersebut meningkatkan berbanding tahun lalu iaitu RM7. Menurutnya, bayaran zakat fitrah boleh dilakukan bermula 1 Ramadan kepada TBS sama ada secara fizikal maupun online ataupun kepada amil bertauliah yang dilantik. Beberapa kaedah yang boleh kita gunakan, antaranya kita banyak saluran-saluran lain yang boleh membayar zakat fitrah. Kadar zakat fitrah pada tahun ini ada naik sedikit daripada RM7 ke RM7.50 ke RM7.50 seorang. Jadi bermakna kalau kita ada 5 orang, bermakna RM7.50 berdarabkan dengan 5. Jadi kadar ini telah mendapat kelulusan daripada Sahibul Samaha Mufti dan juga Mesyuarat Majlis Islam dan telah dipersetujui oleh pihak pemerintah untuk kita meneruskan pada kadar RM7.50 dan kadar ini tidak jauh bezalah dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesai majlis penyerahan bantuan Back to School dan sidang media kadar zakat fitrah Sarawak 2024 di Galeri Ummah Distribution Centre UDC di sini pada Sabtu. Datuk Abang Muhammad Sibli dalam pada itu mengingatkan orang ramai untuk menunaikan tanggungjawab itu seawal yang mungkin. Dan RM7.50 ini bagi saya adalah satu kadar yang mampu untuk masyarakat Islam kita membayarlah. Jadi tunaikanlah tanggungjawab itu seawal yang mungkin bermula daripada 1 Ramadan sehingga akhir-akhir Ramadan. Kalau bolehlah supaya dapat memudahkan
para amil yang mengutip daripada masyarakat, mudah mereka untuk menyimpan dan menghantar kepada pihak kami kutipan-kutipan tersebut. Untuk rekod, seramai 788 amil seluruh negeri Sarawak yang telah ditauliahkan. Sementara itu, Tabung Baitulmal Sarawak TBS komited dalam membantu golongan asnaf, terutamanya kanak-kanak yang bakal memasuki musim persekolahan. Pengurus Besar TBS, Datuk Major K. Abang Muhammad Sibli Abang Muhammad Naili berkata, bantuan ini tidak hanya dijalankan di Kuching, malah seluruh negeri Sarawak termasuk di lokasi yang telah dikenapasti. Jadi masuk ke sekolah pada masa ini akan mula pada bulan Mac dan jadi insya-Allah kami akan membantu seramai di seluruh Sarawak seramai hari ini untuk 50 orang daripada kalangan golongan asnaf, anak kepada asnaf, dan kalau di seluruh Sarawak kita akan mengagihkan sebanyak untuk back to school bilangannya 2,396 orang student daripada kalangan keluarga asnaf, dan insya-Allah ianya akan dijalankan. Kami bukan saja di Kuching, kita jalankan untuk seluruh negeri Sarawak di tempat-tempat yang telah kita kenal pasti. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas selesai majlis penyerahan bantuan Back to School dan sidang media kadar zakat fitrah Sarawak 2024 di Galeri Umar Distribution Centre UDC di sini pada Sabtu. Jelasnya lagi, pendidikan merupakan satu perkara penting bagi umat Islam khususnya kalau hendak mengubah diri daripada kitaran kemiskinan itu. Katanya langkah yang terbaik adalah untuk sentiasa menjinakkan diri dengan ilmu pengetahuan. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Futsal Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Maksat Sarawak antara bahagian telah membuka tirai di arena sukan pada Sabtu. Kejohanan Futsal merupakan salah satu acara dalam Sukan Maksat Sarawak 2024 yang berlangsung pada 9 hingga 10 Mac. Difahamkan kejohanan futsal ini menampilkan dua kategori pertandingan iaitu kategori lelaki dan wanita. Kategori lelaki menyaksikan 13 pasukan bahagian manakala kategori wanita pula mempunyai 10 pasukan yang berentap memburu gelaran. Untuk hari ini, futsal kategori lelaki akan bermain sehingga pusingan suku akhir dan kategori wanita pula akan bermain sehingga separuh akhir. Perlawanan selebihnya akan berlangsung pada keesokan hari termasuk perlawanan akhir bagi kedua-dua kategori. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datu Baklan Banging dijangka hadir pada keesokan hari bagi mewakili Setiausaha Kerajaan Sarawak merangkap Yang di-Pertua Maksat Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki untuk menyempurnakan majlis penyampaian hadiah. Turut dijangka hadir pada keesokan hari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak Fatih Hambali, Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman merangkap Setiausaha Kehormat Maksat Sarawak Semawi Muhammad serta Residen Bahagian Kuching Noleha Sarif. Sekian edisi malam bersama dengan saya Maris Suji. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Perasmian Kongres Pergigian Borneo ke-12 dan pameran perdagangan di Kuching pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Thank you.